Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita akan ber-PDPR bersama saya Ustaz Muhammad Amin dalam subjek Al-Quran Tajwid di bawah tajuk Nun Sakinah dan Tanwin. Baik. Nun Sakinah dan Tanwin merupakan tajuk utama kita, ya. Okey, sekiranya murid-murid dapat menguasai tajuk ini, murid-murid akan dapat membaca Al-Quran dengan elok dah, ya. Jadi ustaz nak murid-murid berikan perhatian sepenuhnya. Okey, baik. Nun sakinah dan tanwin. Okey, apa itu nun sakinah? Nun sakinah, kita tengok. Jenis-jenis nun mati ataupun nun sakinah ataupun nama lainnya juga adalah nun sukun. Okey, jenis yang pertama adalah, boleh tengok situ, nun yang bertanda macam sabit kat atas tu. Itu jenis yang pertama, nun sakinah. Jenis yang kedua adalah nun kosong yang tidak ada sebarang tanda, juga nun sakinah. Manakala jenis yang ketiga adalah nun yang ada tanda bulat di atas. Ini juga adalah nun sakinah. Walau bagaimanapun, nun bulat ni tak ada dalam Al-Quran Resam Usmani yang kita duk baca. Kalau Quran-Quran lama seperti Al-Quranul Majid, ada nun mati ni. Okey, baik. Itu nun sakinah. Adapun tanwin pula ialah baris dua di atas ataupun fathatain, baris dua di bawah kasratain, dan baris dua di hadapan dhammatain. Okey. Tanwin ni bunyi dia yang an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Itulah bagi tanwin, ya. Okey, baik. Okey, ustaz akan jelaskan satu persatu, ya. Okey, di bawah hukum nun sakinah dan tanwin ini terdapat 5 hukum tajwid, ya. Okey, untuk makluman murid, sekiranya murid-murid dapat menguasai tajuk hukum nun sakinah dan tanwin ni, murid-murid dah boleh baca Al-Quran dengan elok dah, ya. Okey. Yang pertama adalah izhar. Izhar ni bermaksud jelas, terang dan nyata, ya. Okey, huruf izhar ada 6. Yang pertamanya alif ataupun hamzah, ghin, ha, kha, ain, ha. Ataupun singkatan mudahnya, murid-murid ingat, aghin kha'ahu. Aghin kha'ahu, aghin kha'ahu. Alif ataupun hamzah, ghin, ha, kha, ain, ha. 6 huruf ni. Okey. Kita tengok contoh izhar. Yang pertama ustaz akan jelaskan contoh izhar. Mana izhar ni? Okey, baik. Contoh izhar. Okey. Okey, kotak yang di atas tu adalah nun mati, ataupun nun sakinah. Manakala kotak yang bawah tu adalah contoh bagi tanwin. Okey, kita mulakan dengan contoh bagi nun sakinah dulu. Okey. Min khawf. Min khawf. Nun mati bertemu dengan huruf kha. Kha adalah milik izhar, Alif ataupun hamzah, ghin, ha, kha, ain, ha. Kha ni adalah milik izhar halqi. Jadi cara bacaan dia adalah jelas, terang dan nyata. Kita kena bunyi jelas tangan mana? Tangan nun sakinah ni dan huruf kha ini. Kedua-dua huruf ini mestilah dibunyi jelas, Min khawf wa amanahum min khawf. Min khawf. Nampak? Nun mati mesti bunyi jelas. Kha juga hendaklah dibunyi dengan jelas. Okey, contoh seterusnya adalah tanwin. Ghafurun halim. Ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Okey, ra bagi dua di hadapan. Bunyinya run. 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 Ra bagi dua di hadapan bunyi run. Jadi kena bunyi run lah. Ghafurun halim. Macam tu bacaan dia, Okey, begitu juga ha selepasnya juga hendaklah dibunyi dengan jelas juga. Sebab itulah
ianya dinamakan sebagai izhar. Baik. Seterusnya adalah hukum yang kedua adalah idgham ma'al gunnah. Okey, idgham ni bermaksud memasukkan ma'al gunnah berserta gunnah ni dengung. Maksudnya kita kena gabungkan kedua-dua huruf. Kita kena masukkan kedua-dua huruf tu disertai dengan gemaan hidung ataupun dengung. Okey, itu maksud idgham ma'al gunnah. Okey, hurufnya ada 4 iaitu ya, waw, mim, nun ataupun singkatan mudahnya yauman. Okey, sekarang kita tengok contoh. Contoh idgham ma'al gunnah. Okey. Yang ni Ustaz ambil contoh secara rawak saja. Macam yang pertama ni, kotak yang pertama ni nun mati bertemu dengan huruf ya. Ustaz ambil satu je contoh huruf ya. Okey. Manakala tanwin pula, Ustaz ambil contoh huruf waw. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Okey. Kita tengok contoh nun mati dulu. Wa man ya'mal. Okey, kita kena masukkan, kita kena gabungkan suara nun mati dengan huruf selepas dia iaitu ya. Kerana ya ini adalah milik idgham ma'al gunnah. Jadi cara bacaan dia hendaklah dimasukkan kedua-dua huruf tu disusuli dengan gemaan hidung ataupun disusuli dengan dengung. Ya, boleh ya. Wa man ya'mal. Okey, baik. Contoh yang kedua adalah tanwin. Okey, tanwin. Fahishatan wa maqta. Fahishatan wa maqta. Okey, tanwin bertemu dengan huruf waw. Kita kena masukkan kedua-dua huruf itu disusuli dengan dengung. Okey, macam itulah cara bacaan idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Okey, hukum yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Okey, idgham ni maksudnya memasukkan bila dengan tidak, gunnah dengung. Maksudnya kita kena baca memasukkan juga sama seperti idgham ma'al gunnah, cuma bezanya yang ini tidak dengung. Kaedah dia sama saja. Kedua-duanya kena memasukkan. Okey, huruf idgham bila gunnah ada dua sahaja iaitu lam dan ra. Okey, sekarang kita tengok contoh idgham bila gunnah. Okey. Kita tengok contoh yang pertama dulu iaitu nun sakinah, contoh nun sakinah. Min ladunka. Nampak tak? Nun mati dengan huruf lam tu kita gabungkan suara nun dengan lam tu, tetapi tidak dengung. Maksudnya tidak diikuti dengan gemaan hidung. Maksudnya tak dengung. Min ladunka. Okey. Contoh yang kedua, contoh tanwin. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Rahim. Ghafurur rahim. Okey. Maksudnya kita baca macam biasa saja. Tak perlu dengung. Ra yang bertanwin dengan ra selepasnya tu hendaklah digabungkan kedua-dua huruf tu. Rahim. Okey, macam itulah cara bacaan bagi idgham bila gunnah. Okey, baik. Hukum seterusnya adalah iqlab. Iqlab bermaksud tukar. Maksudnya kita kena tukar. Tang mana kena tukar? Ingat semuanya ada kaitan dengan tajuk besar kita iaitu nun sakinah dan tanwin. Baca jelas pun tang nun sakinah dan tanwin. Baca memasukkan pun tang nun sakinah dan tanwin. Baca tang iqlab juga berkaitan dengan nun sakinah dan tanwin juga. Sebab itulah tajuk besar dia nama hukum nun sakinah dan tanwin. Kita kena tengok selepas nun bertemu dengan huruf apa. Selepas tanwin jumpa dengan huruf apa. Kerana
ada hukum-hukum yang berbeza. Semuanya bergantung kepada huruf selepasnya tu. Ataupun dengan kata lainnya, huruf yang dia jumpa tu boleh mengubah hukum bacaan. Ada yang dengung, ada yang jelas, ada yang kena sembunyi, ada yang kena memasukkan dan sebagainya. Okey, baik. Hukum yang keempat adalah iqlab. Iqlab bermaksud tukar. Okey, huruf iqlab ada satu saja, mudah saja, iaitu ba. Okey. Tukar di sini bermaksud kita tukar suara nun mati atau tanwin tu menjadi suara huruf mim. Itu maksud iqlab. Tukar tang mana? Tang nun mati. Kita tukar jadi suara mim. Sebab itulah pada hukum iqlab ni ada mim kecil dah. Ada mim kecil dah. Okey, tak apa. Kita tengok contoh untuk lebih faham. Okey, kita tengok contoh bagi iqlab. Okey, contoh yang pertama, min ba'di Okey, suara nun mati tu kita tukar kepada suara mim. Okey, mim tu, dan waktu kita sedang sebut mim tu, bibir antara atas dengan bawah ni tidaklah tertutup rapat. Dia terbuka sikit je. Mim, senang kata mim yang nipis lah sebutannya tu. Bukannya mim ba'di. Itu bukan. Tidak betul. Yang betulnya mim ba'di. Dia mim yang nipis saja. Okey. Okey, contoh yang kedua adalah tanwin. Okey. Untuk tanwin bagi iqlab, dia akan hilang satu baris tanwin dan digantikan dengan huruf mim. Boleh tengok pada huruf ain ni. Okey, dengar cara bacaan dia. Sami'un basir. Wallahu sami'un basir. Basir. Nampak tak? Okey. Tanwin tu kita tukar jadi suara huruf mim. Mim yang nipis. Maksudnya bibir atas dengan bibir bawah sekadar bersentuhan sahaja. Tidaklah terlalu rapat. Sami'un basir. Bukan macam tu. Sami'un basir. Sami'un basir. Okey, baik. Okey, dan hukum yang terakhir adalah ikhfa. Okey, ikhfa bermaksud sembunyi. Sembunyi maksud ikhfa. Okey, huruf ikhfa ada sebanyak 15 huruf. Hukum ikhfa lah yang paling banyak sekali dalam Al-Quran, kerana huruf dia lah yang paling banyak sekali. Okey, hurufnya ada 15. Nak hafal satu persatu macam ni memang susah nak ingat. Jadi cara mudah nak hafal, kita buat lagu lah. Tan, san, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Macam tu. Kita buat lagu. Kena praktis lah, nanti ingat lah. Dia akan jadi ingat. Okey. Tan, san, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Okey, sekarang kita tengok contoh ikhfa. Okey, contoh ikhfa. Contoh yang pertama, contoh nun mati. Min ju'. Okey, suara nun mati di sini kita kena sembunyikan suara nun mati yang jelas tu, kita kena sembunyikan. Biarlah dia bunyi seolah-olah samar-samar ataupun kekaburan ataupun tak jelas bunyi nun mati tu. Dia bunyi samar-samar saja nun mati ni. Diikuti dengan dengung juga. Wa amanahum min ju'. Jangan kita baca min ju'. Jelas.
Salah bukannya jelas. Ini hukumnya adalah ikhfa, kena sembunyikan. Sembunyikan suara nun mati ni, biarlah kedengaran samar-samar sahaja. Okey, contoh yang kedua. Tanwin. Ghafurun syakur. Wallahu ghafurun syakur. Ghafurun syakur. Okey, suara tanwin ra baris dua di hadapan bunyi dia run. Kalau jelas dia akan bunyi run. Tetapi bila kita sembunyikan dia akan jadi run syakur. Macam tu. Kerana selepas dia adalah huruf shin. Jadi huruf shin ni adalah milik ikhfa. Jadi cara bacaan dia macam mana? Kena sembunyikan suara tanwin di hadapan tu. Suara tanwin tu hendaklah disamar-samarkan sahaja bunyi dia. Okey, baik. Okey, untuk lebih nak bagi lebih nampak lah. Murid-murid boleh tengok sini. Okey. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah tu huruf apa? Huruf alif bata Alif bata sa jim ha kha sampailah ya tu. Kerana di dalam huruf hijaiyah itu ada pemilik masing-masing Ada pemilik masing-masing. Okey. Untuk lebih terperinci lagi boleh tengok. Ini dia. Okey, huruf hijaiyah. Okey, yang ustaz tandakan petak kuning tu, yang ustaz line kuning tu adalah milik izhar. Huruf milik izhar. Huruf hijaiyah ni adalah huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Okey, dalam bab nun sakinah dan tanwin ni, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan mana-mana huruf hijaiyah ini, hukumnya berlainan kerana masing-masing huruf ni ada pemiliknya. Sebagai contoh yang line kuning tu, yang line kuning tu adalah milik izhar. Alif ha kha ain ghin ha tu, aghin kha'ahu. Okey, manakala yang line pink tu yang ustaz buat bulat tu adalah milik iqlab ba. Satu je huruf dia ba. Manakala yang tidak bertanda tu adalah milik ikhfa hakiki. Ada 15. Ta sa jim dal zal zai sin shin sad dad ta za fa qaf kaf. Manakala yang line coklat itu adalah milik idgham bila gunnah, dua saja huruf dia lam ra. Manakala yang line warna merah tu adalah milik idgham ma'al gunnah, ya waw mim nun. Jadi setakat ini dahulu pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi PDPR kita di lain hari. Assalamualaikum.